Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Babun fi arkanis salah. Babun fi arkanis salah. Ini suatu bab. Ini mana haza ditakdirkan mubtada. Babun suatu bab. Fi arkanis salah, pada menyatakan segala rukun sembahyang. Ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Baru nak masuk kepada rukun sembahyang, yang mana kadang-kadang kita berfahaman bahawa belajar sembahyang ni hanya belajar rukun. Yang kita duk belajar sebelum ni dimulai dengan taharah, kita kata tu belajar bab wudu, belajar bab mandi wajib, belajar bab air, belajar bab tayamum, belajar bab najis. Tu kita nak belajar khas sembahyang. Itulah dia belajar sembahyang. Sebab sembahyang ni merangkumi syarat dan merangkumi rukun. Jadi syarat dengan rukun ni, syarat duduk depan, rukun ni duduk kemudian. Sebab tu kita jangan lupalah dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, di muka surat 8 tu, Hidayatus Sibyan di muka surat 8 tu, tajuk dia Kitabus Salah. Ingat tak? Di muka surat 8 tu tajuk besarnya Kitabus Salah. Selepas selesai bicara berkaitan dengan akidah, dalam kitab Hidayatus Sibyan ni dimulai dengan pembicaraan akidah. Pembicaraan akidah berkait dengan sifat Allah dan berkait dengan sifat Rasul. Selesai bab akidah dalam kitab Hidayatus Sibyan, dia masuk kepada Kitabus Salah. Tajuk solah lalu dah. Mana Kitabut Taharah. Kita biasa dalam kitab fiqh ni dimulai dengan Kitabut Taharah, barulah Kitabus Salah, Kitabuz Zakah, Kitabus Siyam, Kitabul Haji wal Umrah. Biasa gitulah. Dia biasanya Kitabut Taharah satu tajuk, bab bersuci, kemudian barulah Kitabus Salah. Adapun dalam kitab Hidayatus Sibyan, dia tidak ada Kitabut Taharah. Dia tajuk besarnya Kitabus Salah. Ni hak jarang-jarang kitab. Kebanyakan ulama dia mengasingkan Kitabut Taharah dengan Kitabus Salah. Ulama mutaqaddimun, ulama mutaakhirun, kebanyakannya mengasingkan Kitabut Taharah dengan Kitabus Salah. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibyan sama. Dan kitab Fathul Mu'in, hak saya baca malam ni lepas isyak di Masjid Ladang tu, pun tidak ada Kitabut Taharah. Dimulai dengan Kitabus Salah. Ini jarang-jarang.
Sebab kebanyakan kitab fiqh, kitabut taharah satu kitab, satu tajuk, kitabus solah satu tajuk. Kenapa dalam kitab Hidayatus Subyaan ni contohnya dia bubuh tajuk besar kitabus solah? Kerana pembicaraan taharah adalah pembicaraan di bawah tajuk solah. Jadi kalau asingkan tu kadang-kadang orang salah faham tadilah. Bilalah kita mari bunyi kata di tafsir Quran ni boleh belajar bab semayang. Kita dah mari dengar lah, tiba-tiba dah ajar bab air mutlak. Itu cerita bab air. Kita nak belajar bab semayang. Tak, belajar bab semayang tu belajar apa? Belajar rukun lah. Tu dia kira belajar semayang. Dan kalau belajar bab air, itu belajar bab air, bukan belajar bab semayang. Dah kita nak semayang kan, kena suci daripada hadas kecil, hadas besar. Kena suci daripada najis. Alat utamanya air. Dan kena kenal lah air dulu. Kenal air tu kerana kita nak bertaharah. Kenapa kita nak bertaharah bersuci? Kerana kita nak melengkapkan syarat sah semayang. Jadi kita belajar bab air ni adalah termasuk di bawah belajar bab semayang. Tapi orang kita salah faham. Dia ingat ke belajar bab semayang ni belajar bab niat, belajar bab takbir, belajar bab rukun qiyam berdiri. Itu belajar rukun. Belajar bab semayang juga. Tapi nak belajar rukun, belajar syarat dulu. Dia antara kitabus salah dengan kitabuz zakah dengan kitabus siyam, puasa, kitabul haji wal umrah. Hak siam je lah, terjemah takut kitabus siam. Siam malang baru kali ni. Bukan ni. Kitabuz zakah dah terjemah dah. Kitabul haji wal umrah dah terjemah tu. Kitabus siam kena terjemah. Kitabus siam. Apa siam? Puasa lah. Nawaitu sauma ghadin. Saum tu puasa lah. Ke mana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sana lillahi ta'ala. Nawaitu sauma. Siam. Jadi kitabus salah, kitabuz zakah memang betul tajuk lain-lain. Kitabus siyam memang tajuk lain. Kitabul haj memang tajuk lain. Jadi orang faham kitabut taharah dengan kitabus solah tajuk lain. Dah. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Subyaan tak ada tajuk kitabut taharah. Tajuk besarnya kitabus solah. Di dalam tu baru bicara bab taharah. Tapi kebanyakan kitab diasingkan kitabut taharah dengan kitabus solah sebab syarat utama solat adalah taharah. Syarat utama solat adalah taharah. Jadi oleh kerana taharah ni panjang pembicaraan, maka dia pun letak pada satu tajuk khusus. Sebab apa? Sebab taharah syarat utama untuk sah sembahyang. Pada ni. Betullah dia letak tajuk suku mana kitabut taharah. Tapi taharah adalah pembicaraan berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang. Berarti taharah adalah pembicaraan berkaitan dengan hukum sembahyang. Tapi pergi pada syarat lah. Pergi kepada syarat. Sebab dalam bab taharah ni satu tajuk yang sangat penting. Sebab dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab fiqh 4 mazhab, Dr. Wahbah mengatakan bahawa lit-taharati ahammiyatun kabiratun fil Islam. Taharah ni satu perkara yang penting, yang besar dalam agama kita. Sebab apa? Sebab taharah ni syarat utama untuk sah solat. Solat adalah tiang agama. Tak ada solat, tak ada agama. Kalau taharah tidak sempurna, tak ada solat, tak ada agama. Jadi penting bicara taharah ni. Penting bicara bab taharah. Cerita bab hadas-hadas tu penting. Tapi kadang-kadang semayang tak pernah tinggal.
Pernah tak belajar tajuk taharah? Tak pernah. Ni bukan Melaka ni. Hak paling penting ni taharah ni. Tak pernah belajar. Belajarlah dia kata. Belajar masa budak-budak tu belajar ngapa dulu. Ada ni. Hak ilmu budak-budak tu hak permulaan. Kita benda dunia, perkara dunia. Padang tak kita belajar masa budak-budak? Padang tau. Siapa habis. Tak ada nak pergi dah. Tak ada sekolah dah nak terima. Barulah berhenti belajar ilmu dunia. Bapa dak kata, alah, ilmu dunia, pandai ngira, pandai baca, belajar masa budak-budak cukup lah, dunia sementara. Tak ada pula kita gitu. Tapi agama untuk dunia dan akhirah, tak apalah, belajar masa budak-budak. Pandai mana pandai semayang ni, pandai taharah pun panggil pandai semayang. Pandai semua sebut-sebi bab syarat, bab rukun pun panggil pandai semayang. Ada ni. Cuba tengok panggil apa? Hipokrit. Ada hipokrit. Hipokrit lah. Cuba tanya. Mana penting dunia dengan akhirat? Akhirat lalu jawab. Matlamat kamu dunia ke akhirat? Akhirat lalu akak tangan dulu ni. Tapi belajarnya ilmu dunia tu habis. Ilmu akhirat, ya kadang dah masa budak-budak belajar dah. Semayang ada berapa waktu, semayang ada berapa rakaat, semayang ada rukun 13 ngapa-ngapa padang. Tak payah ngaji banyak-banyak. Ni. Kadang-kadang orang ceramah kat kata gini. Ceramah agama juga cakap gitu kadang-kadang. Ada ni. Tapi peliknya kalau ilmu dunia, orang ceramah agama tu sendiri. Anak cucu dia kalau ilmu dunia. Siapa tu? Luar negara pergi belajar. Sebut kata semayang lah. Tak apa tu. Tak payah banyak-banyak bab semayang ni. Apa ada ni? Tak panggil hipokrit gitu. Dia ceramah agama sedap. Agama akhirat. Tapi anak dia ilmu dunia habis. Ilmu semayang sikit-sikit tak apa dah. Tu kata hipokrit. Ada. Lepas tu tunggu saja sebut kita ni dia kata body je lain, enjin sama je dia kata. Body lain mana? Ni body orang Islam, ini body orang kafir, tapi enjin sama je, nak dunia belaka. Ada ni body lah sama lah ni. Kita ni orang Islam, ni orang kafir. Tu body kot luar, enjin. Enjinnya sama je. Bangun tidur dunia, bangun tidur belajar dunia, sampai ke daripada dah cerah tanah gini sampai ke petang belajar ilmu dunia. Ilmu agama Allah ni luas, tapi bab ilmu semayang tiang agama pun dah heran. Bukan kata nak ngaji sampai jadi alim ulama besar, bukan. Setakat kita nak jadi semayang dengan ilmu pun tu lebih daripada hipokrit lah tu. Ni cerita bab sembahyang tiang agama. Macam mana pula kalau cerita bab tauhid usuluddin, tapak agama? Ni nak agama sebab kita nak akhirat. Dunia ni tempat cari bekal akhirat je. Maka bekal akhiratnya agama. Mana usuluddin, mana tapak agama? Orang ceramah juga, ceramah agama kata orang Islam berimam dah tu. Pula dah. Tak ada beza antara Islam dengan imam. Ni awak punah belaka ni. Orang dunia memang tak ada heran dah bab agama. Orang agama pun tak ada bab semayang. Pandai belaka dah. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Bab imam lah. Kita orang Islam kan berimam belaka dah. Tak ada beza antara Islam dengan imam. Sebab apa sebenarnya dia pun dunia. Hipokrit je cakap akhirat. Tapi usuluddin tapak agama tak dititik beratkan. Imaduddin tiang agama tidak dititik beratkan. Lepas tu cerita bab maqam. Hak tu kan dengar khoyal je. Hak tu kan dengar tu. Hak tu kan dengar ni kadang-kadang yelah orang dunia pandai belaka. Tapi dunia ni sebab apa dunia jadi berti patching apa?
Kenapa dunia ada pencing? Sebab tau kan nak selama-lamanya. Akhirat ada pencing tau. Itu hak sebenar. Hak sebenar ni hak tak boleh nak berhenti. Hak sebenar. Kalau benda boleh berhenti, bukan sebenar lah. Dan kalau sebenar boleh berhenti, tak boleh berhenti. Agama tak boleh berhenti. Tapi dunia boleh pencing, tak boleh berhenti. Bukan ada khija. Khija tu mana ada berhenti. Kemudian nak belajar agama, asas-asas agama tak pernah belajar. Bab tauhid tak pernah belajar, bab fiqh tak belajar. Arawi pula ilmu hak tinggi-tinggi. Wa amma zikir ni boleh tu. Zikir ni boleh tu. Senang je. Jadi guna dah guna. Kalau ilmu akidah tak ada, jadi guna. Tak ada, tak ada guna. Khoyah. Dah akidah tidak peduli. Dah guru dia kata beriman belaka, iman lemah je. Zikir je banyak. Ini orang tak ada syariat. Saja tak sajalah. Tapi kalau akidah salah kufur, kekal neraka selama-lamanya. Dah zikir tak ada akidah, zikir apa? Dah zikir tak kecil je. Semayang, puasa, haji, buat belaka. Tapi kalau akidah salah, kekal neraka selama-lama. Zikir sunat, semayang, puasa, haji, hak rukuk Islam pun ni kalau tak ada akidah tak pakai gawat. Comel mana? Semayang comel dengan ilmu. Belajar ke tak bab taharah. Sikit-sikit tak boleh ni tiang agama. Tiang agama dia boleh sikit-sikit. Tak dia. Dunia boleh tak belajar sikit-sikit? Dah. Dunia boleh tak belajar sikit-sikit? Lah dunia belajar sikit-sikit sudahlah. Pandai baca, kena ABC, pandai ngira, campur tolak. Boleh dah tu. Ada tak kita kan nak cucu? Dia ni tengok dunia ni. Boleh tak kata pandai sikit-sikit dah dunia? Ada gitu? Tak laku. Kita nak kena belajar tinggi. Lepas tu semayang tiang agama sikit-sikit. Gitu. Jadi hak dunia tak ada sikit-sikit. Hak semayang sikit-sikit badan dah. Sebenarnya sikit pun tak ada Bukan kata pandai sikit-sikit. Pandai setakat tadilah. Tahu waktu semayang, tahu bilangan semayang, tahu bilangan rakaat semayang, tahu bilangan rukun semayang. Tapi syarat bagi rukun, kadang-kadang kosok ta'aruk ta'ayun tak pernah belajar. Itu syarat bagi rukunnya. Tak pernah belajar. Tu bab rukun hak nampak dah tu. Dah bab syarat. Bab haid, bab nifas. Dah. Kata belajar semai sikit-sikit sudah. Tak ada pun sikit tu. Mana? Apa panggil molek? Molek ni dengan nak letak nama semayang molek ni, semayang mana hak molek? Sekarang ni niat comel. Dan kalau kosok ta'aruk ta'ayun pun tak tahu niat comel kot mana. Sekarang ni semayang hak comel, semayang siapa? Semayang Nabi SAW. Nabi pun suruh kita semayang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tahu aku semayang. Dan kita nak tahu Nabi semayang, tahu macam mana? Kena mengaji dalam kitab. Dan kitab kita ngaji molek ke tak? Tiang agama semayang Nabi terima direct daripada Allah ni belajar molek ke tak? Sikit-sikit. Bukan. Lepas tu macam mana sikit-sikit tu kita kata semayang kita molek? Berasa tu masalah tu, tipu daya. Perasaan. Ada ni. Jadi kalau bab akidah tak ada, bukan kata zikir sunat tu. Semayang, puasa, zakat, haji, ni rukun Islam. Kalau akidahnya salah, akidah salah sampai tangga kufur, kena qada semula. Kalau akidah tu terpesong hak dosa besar, qadariyah ke jabariyah ke, semayang sah, puasa sah, pergi Mekah sah, pahala kosong, tak ada, tak terima.
Itu hak wajib tu. Hak sunat zikir tak ada nak cerita. Hak sunatnya hak wajib pun tak ada terima. Kalau tak ada ni usuluddin akidah. Gimana? Ni kata hak akhirat. Kita nak akhirat ni. Dunia sementara. Tapi usuluddin tapak agama pun tak peduli. Imaduddin tiap agama tak peduli. Tiba-tiba orang wik kita amal. Lepas tu kita pun rasa macam ada je dalam. Hati pun rasa sedap je. Zikir pun rasa sebenar je. Semayang pun rasa sebenar. Tu semua tipu daya belaka. Ni kadang-kadang bila kita pecing, kita nak belajar agama, kita ikut orang je. Apabila kita ikut orang, kita tak ada penilaian kita sebab kita pun kosong, atas nasib lah. Kalau kawan tu jenis bawa kepada asas fardu ain, ngaji fardu ain. Tapi sakitlah ngaji fardu ain ni. Kena kemah balik pegangan, kena kemah balik semayang bang, kena kemah balik bak taubah. Taubah pula kalau semayang puasa kena qada. Kalau hak tertinggal, hak terdahulu, ni hak fardu ain. Jadi bila kita ketinggalan, lambat kita balik kepada asas agama, banyak benda lah yang nak kena tapung semula. Sakit ni. Tiba-tiba hak tak kosong, tak ada apa-apa, ilmu akidah pun tak ada. Kawan ajak pergi tepak cerita hak makam-makam, hak tinggi-tinggi. Lepas tu wiama, lepas tu rasa sedar. Sedar pasal ni. Berasa lebar, berasa ada makam gitu. Berasa rapat dengan Tuhan. Pada ni berasa rapat je. Tapi akidah dah mengaji. Bab semayang tak kemah molek. Bab taubah kodok-kodok tak pernah peduli. Pada ni. Ni. Ada apa? Tertipu pula di situnya. Sebab kadang-kadang tempat kita ni tempat kita ni sosek-sosek kok hasut pun ada kat ni yang main. Tak mahu kalau orang puang. Sungguh. Bukan cik orang cerita. Duk ngaji dia sosek. Bila nak dapat Tuhan main duk ngaji gini pening kepala kita banyak benda salah. Bagi kat saya. Kat saya tugas saya mudah je. Kita orang tua. Belajar apa main spesial budak-budak. Kita beramal-beramal naik makam dia kata siapa ke Tuhan. Senang je. Dah kita duduk sini ni duduk belajar. Kita orang tua dah. Main nak belajar bab sifat 20. Main nak belajar bab hik nipah dia kata. Hik nipah awak tak ada dah kan. Dia duduk kode gitu. Tak, kita belajar hik nipah sekarang walaupun kita sudah tak ada hik. Bukan, kita walaupun tak ada hik nipah sekarang, kita belajar tujuan apa? Tujuan kita nak periksa balik. Masa kita ada hik nipah itu tu, kita buat tak sebagai kita royak. Kita nak belajar tu. Kita pun belajar. Oh memanglah patutnya kering kena semayang dah. Tapi masa dulu saya kering tunggu 1 waktu, kering tunggu 2 waktu, basi dia panggil. Kering tunggu sehari. Oh berat salah. Salah lah. Taubat kena qada semula tu. Maknanya walaupun kita hik nipah tak ada, kita belajar tu untuk nilai balik hik nipah kita masa ada itu tu betul tak cara kita buat. Tak betul kena bertaubat. Tapi orang merasa ni gini, tak payah dah kita orang tua ni. Itu belajar pasal budak-budak, dia kata. Kita pergi beramal, siapa ke Tuhan? Memang. Derek seorang. Nak cari jalan mudah. Benda gini, semua-semua dah lama kening pun lama dahnya. Bila balik pada ilmu fardu ain, memang banyak perkara lah yang kita nak kena ambil faham molek. Tua tak kira. Kena ambil faham molek. Lepas tu banyak salah kita kena perbaiki, kena bertaubat. Lah kodok-kodok kita lah. Faham tak ni? Tapi bila orang suruh hak sedar, hak ngaji fardu ain ni pahit. Faham tak ni? Nak bengah pun tak boleh. Dan nak bengah nak cakap lebih bab akidah, tak pandai. Nak bengah nak cakap lebih bab fiqh, tak pandai. Nak bengah nak cakap lebih bab sifat-sifat mahmudah mazmumah, nak cakap lebih mana? Riak pun kita, ujub pun kita, takabur pun kita, hasad pun kita. Nak lebih kat mana? Pergi kat beramal, berzikir ni, naik makam. Oh saya semalam boleh dah. Mimpi dah semasa boleh macam-macam dah. Dia boleh gaya. Faham tak ni? Dia boleh gaya lah. Sebab dia kata dia boleh tu lah, dia boleh ni lah, dia boleh tu lah. Marilah ikut saya. Siapa Tuhan dia kata. Hak ngaji pasal budak-budak ni. Maduk gitu kita orang tua. Bukan masa kita belajar pasal ni. Sungguh ni. Dia maduk roda sama-sama kita ni. Ilah mak haji seorang. Sungguh.
Pakai nak mengaji tu. Dia kata Ustaz ajar payah. Dia tak sesuai dengan dia orang tua. Dia orang tua nak beramal je. Dia kata tu. Beramal lah. Kalau ilmu tak ada, kamu nak amal apa? Ilmu ni budak-budak. Memang ilmu ni ilmu budak-budak. Kitab pun kitab budak-budak. Hidayatus Sibyan. Tahu tak Sibyan tu apa dia? Budak-budak lah. Memanglah ilmu ni ilmu budak-budak. Tak kita orang tua mak. Ilmu budak-budak. Ini ilmu budak-budak. Ya betul lah Kang. Dia belajar ni. Dia belajar, dia tak boleh ikut umur. Dia kena ikut tahap ilmu. Ke guna? Ni contoh lah. Contoh. Orang belajar Iqra. Iqra 1, 2, 3. Dikira umur ke dikira tahap ilmu? Dan kalau kawan tu tak okey pun, kau nak belajar Iqra 1 lah. Dan kawan tu cucu dah dia ilmu tinggi. Ada ni. Ke boleh? Saya tak okey dah. Takkan Iqra 1. Dah kamu buta huruf. Saya tua dah. Kamu tua umur. Dia sama ni. Dan gitulah maknanya umur 1. Tahap umur dalam bab belajar agama, tahap umur tak kira. Orang kata tahap ilmu. Sama ada kita ilmu tahap mana? Tahap baru nak mengaji fardu ain, tahap beres dah fardu ain, kita tahap situ. Umur berapa tak kira. Mana kalau lah umur 10 tahun, 11 tahun, ilmu fardu ain dia beres dah, bebas dah dia je, tak mengaji dah apa dah. Tapi kalau kita umur 60, 70, fardu ain pun tak sesayang, kena ngaji fardu ain lah. Dia kena letak molek ni kewajipan. Tak ada jalan pitah. Kewajipan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, Nabi kata. Tuntut ilmu agama wajib atas orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Tak cerita tua muda. Lepas tu kita kena letak molek. Kita belajar ilmu tahap mana. Apa hukum kita belajar? Kita belajar hak fardu ain, maka kita kena belajar sungguh-sungguh. Hak tu kewajipan kita. Faham, reti, menguasai, itu semua kurniaan Allah. Sebab tu hak wajib Nabi kata talabul ilmi, hak Nabi kata wajib. Tuntut ilmu, cari ilmu, buat asbab, belajar, hak tu wajib. Bukan pandai hak wajib. Tuhan tak akan tanya kita pandai tak pandai. Tuhan tanya kita belajar ke tak. Bila kita tahap kita ni lambat sikit, ni pun nasib baik hak ulang semua. Kalau pakai sekali jalan je. Kalau pakai sekali jalan je. Mana kamu? Kadang-kadang orang ngajar ni, ni payah ni. Tengok molek. Saya cerita sekali je ni. Aku cerita sekali sungguh. Tapi dia kata payah. Perhati molek. Fokus molek, fokus. Ni payah. Lepas tu dah payah, ulang lah. Payah ni. Tapi saya cerita sekali je ni. Tak ulang tau. Dia kata payah. Lepas tu dia buat, saya akan cerita sekali. Allah siangnya kau orang. Kan? Jadi kita kena faham kewajipan kita belajar. Beramal sunat tu. Hak tu level yang kedua dah, hak wajib kena beres. Nak zikir ke, nak banyakkan berselawat ke, hak tu sunat tu. Tapi kita nak zikir, nak selawat banyak, selagi tak jejak hak kewajipan kita, okey lah, tak ada masalah. Ni siapa ke belajar fardu ain pun tambah dah, nak tepu pada zikir. Salah lah sebab kita tinggal hak wajib. Saya tua dah. Kamu tua itulah kamu kena sempurnakan hak wajib. Apabila jahil fardu ain, kita tak belajar, dosa besar. Malaikat akan catat dosa besar setiap saat selama mana kita mengekali jahil fardu ain. Tu dosa besar kerana tak belajar. Dosa besar akidah salah, dosa lain pula. Dosa besar semayang salah, dosa besar lain pula. Dosa besar riak, ujub, takabur, dosa besar lain pula. Lah kalau tak belajar. Kita kena belajar fardu ain molek. Lepas tu betul pegangan. Belajar fardu ain molek, betul semayang.
Belajar fardu ain molek, jaga hati dia beriak wujud takabur. Ni dua peringkat ni. Belajar fardu ain, beramal fardu ain. Jadi dua kita ni. Dan kita minhaj dua. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ada kita minhaj. Dua ni diumpamakan dengan dua permata dalam agama. Dua permata. Satu ilmu, satu amal. Dua ni tak boleh cerah tangga. Ni ilmu tanpa beramal, pokok yang tidak berbuah. Amal tanpa ilmu, satu tak terima awal-awal lagi dah. Jadi dua ni tak boleh nak cerah tangga. Tapi antara dua hak diumpamakan dengan permata ni, mana hak paling baik, hak paling afdal, hak paling mahal? Permata ilmu. Faham tak ni? Sekarang ni ilmu diumpamakan dengan permata. Amal diumpamakan dengan permata. Tapi permata-permata mahal-mahal ni mesti ada hak lebih mahal. Tapi mahal belakang ni tak boleh tinggal. Tapi hak mana lebih mahal? Mahal ilmu lagi. Sebab itu permulaan. Siapa mahal ilmu? Sebab dengan ilmu lah baru ada amal. Faham tak ni? Dengan ilmu barulah ada amal. Jadi amal ni mari daripada ilmu. Mana hak lebih? Hak asal ke hak kemudian? Hak asal lebih. Sebab nak panggil amal, kena mari daripada ilmu. Ilmu tanpa amal pun panggil ilmu. Tapi ilmu yang tidak ada manfaat tanpa amal. Tapi nak panggil amal tak boleh. Dia kena ada ilmu. Pada ni. Ilmu tanpa amal, orang panggil ilmu dah. Orang panggil ilmu, orang panggil orang ni orang alim, orang berilmu. Amalnya tak ada. Orang panggil apa? Ilmu yang tidak beri manfaat. Tapi panggil dah ilmu. Panggil. Ada ni. Sampai masa orang yang ada ilmu tak beramal ni, dia pun mari keinsafan. Mudah-mudah je dia bertaubat balik, dia pun beramal. Ilmu cukup dah. Tapi kalau ilmu tak ada, wa amal daripada muda pas tua, tuan tak terima. Tengok. Betul antara ilmu dengan amal, ilmu lebih. Tapi dua ni diumpamakan dua permata. Orang mengajar, orang ceramah, orang nasihat, tak boleh cerah dua ni. Orang mengajar, orang ceramah, orang nasihat, boleh cerah dua. Belajar, beramal. Belajar, beramal. Pada ni. Kalau dia bawa kita, beramal kita tu. Belajar, tak payah tu bukan. Pada ni. Orang yang menyampaikan agama, orang yang winasihah agama yang sebenar, ilmu, amal. Okey dua ni. Ada ni. Ni kena faham molek. Mana kalau jahil fardu ain ni dosa besar. Mana boleh tinggal belajar fardu ain kerana nak berzikir, nak amal sunnah. Nampak terang-terang jalan tu salah. Tapi lakulah sebab mudah. Tak pening kepala. Sebab apa? Kalau banyak tahu belajar ni, tahu banyak perkara, tahu banyak salah, tahu banyak penyakit, dia kata pening kepala. Jadi senangnya, apa panggil apa ni? Duduk kadang zoom selesa buat amal. Lepas tu cerita kat orang, banding-banding dengan orang. Aku zikir banyak demu, aku ngaji Quran banyak daripada demu. Aku main gitu lah. Kan ni. Tetapi orang yang seumpama ni nak cerita ni, dia tu ni cerita orang pecing lah, bukan orang pecing sini. Cerita orang pecing, dia nak berjaya dunia terdahulu, dia belajar daripada umur 5 tahun tu atas sekolah dah. 5 tahun atas sekolah dah untuk dunia. Kan tak ni? Kemudian pun dapatlah pakat tinggi kerjaan dunia. Dia pun pecing. Dia pun nak bekal akhirat, nak beramal. Mana mungkin kamu dahulu nak berjaya dunia, kamu belajar daripada budak. Kamu nak bekal akhirat, nak berjaya agama, kamu tak payah belajar. Kan cuba fikir. Dia orang yang belajar ilmu dunia untuk berjaya dunia. Memang nampak nyata kerana dia belajar dunia, dia berjaya dunia, nampak nyata. Faham tak ni? Kemudian dia berpencing nak bekal akhirat. Tiba-tiba dia tak ambuh belajar, nak beramal saja. Mana boleh ke gitu? Nak dunia dulu dia belajar sungguh-sungguh. Kalau tak belajar, tak berjaya dunia. Tapi hak akhirat dia tak mau belajar. Nak beramal je. Logik ke seumpama tu? Man arada dunya fa'alai bil ilm, Nabi kata. Wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm, wa man aradahuma fa'alai bil ilm. Sesiapa yang nak berjaya dunia, ilmu. Betul? Ni nyata. Ni sepakat. Sepakat mak ayah tok nenek tolong belaka ni. Nak berjaya akhirat, ilmu. Tapi tak payah belajar pun, amal je dia kata.
Nampak tu. Itu semayang dah. Semayang apa tanpa ilmu? Semayang apa tanpa akidah? Tak panggil semayang pun. Itu panggil senamang je. Benda ni benda apabila syariat mewajibkan belajar tu fardu ain. Syariat mewajibkan belajar tu fardu ain, wajib atas seorang. Kenapa syarat tekan seumpama tu? Sebab di situlah agama. Dan di situlah agama. Pada ni syarat mewajibkan belajar tu kewajipan yang putus, kewajipan yang mandatori. Tauhid ni wajib kena belajar sungguh-sungguh. Kenapa syarat siapa ketekan gitu lalu? Tak ada agama walaupun haji semayang pun. Jadi macam mana kita kata nak agama, kewajipan agama kita buat longgar? Betul gitu? Ya. Sebab apa orang yang belajar sama-sama dah sifat 20, belajar sama-sama dah bab semayang, tapi dia belajar tak tinggal-tinggal. Sebab apa? Nak jaga semua, nak jaga, bagi tahu dah. Salah pun nak, dia pun nak belajar semua. Tapi kalau orang tak belajar, aku mayang dah, mayang aku comel dah. Comel kau mana? Nilai aku mana comel? Siapa yang beri markah comel? Saya sendiri ya. Kan? Atau panggil tipu daya. Tipu daya syaitan terkadang atas rupa kebajikan. Ada ni. Ni. Bab ilmu, bab amal. Dia jaga molek lah. Mana kita amal-amal sunat ialah selebih-lebih zikirnya ngaji Quran. Macam guru Quran. Gitu je lah. Saya nak berzikir tariqah. Tu kena belajar suku sakak pula tu. Kita orang tua-tua ni nak berzikir, carilah selebih-lebih zikir, iaitu membaca Al-Quran. Itu selebih-lebih zikir. Cari Al-Quran, zikirnya membaca Al-Quran. Buat macam orang tua-tua kita dulu. Orang tua-tua kita dulu amal dia ngaji Quran. Lepas tu ada zikir pagi, ada zikir petang dalam kitab Hidayatus Salikin. Lepas tu wirid semayang sepenuhnya, perbanyakkan selawat. Itu je orang tua kita ni. Tariqah ni tutup guru tu. Bukan masalah padang tak padang. Kita tak nak nilai mana betul mana salah. Salah apa zikir benda molek? Sama macam semayang. Salah apa semayang tapi ilmu? Tak salah apa? Akidah pun tak ada, tak salah apa, tapi rupanya comel lah semayang. Macam mana kita orang tua ni ngaji fardu ain, lepas tu nak berzikir, zikir selebih zikir, ngaji Al-Quran, cari tu guru Quran. Lepas tu setengah tua dia simple je. Belajar fardu ain, belajar Quran. Belajar fardu ain, belajar Quran. Tu je dia. Ya. Belajar fardu ain nak betul akidah, nak betul semayang bang, nak betul hubungan hati dengan Allah. Lepas tu belajar Al-Quran, nak ngaji. Sebab ni selebih berzikir. Tapi setengah orang tak ambil kau. Ngaji Quran ni payah. Malu. Lidah kerah dah. Ni jenis tak belajar belakang ni. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tauhid itu untuk budak-budak dia orang tua dah. Kamu pergi belajar Quran, kerah dah lidah, payah malu kat orang. Kita orang duk tengok, kita baca salah. Lepas tu dia ambil zikir tadi hak mudah. Siapa ketua cepat dia. Dia tak ambil jenis dia payah yelah kita orang tua baca Quran, buka je mulut. Orang pun tengok. Allah mu'aji ni. Uduhnya baca. Kita ngaji kitab ni, ngaji kitab ni tauhid, fiqh, tasawuf ke, kita hanggu. Macam pandai je, baru dengar itu barunya. Orang tak tahu kita tak pandai. Tapi kalau ngaji Quran, buka mulut je tahu lalu dah kita level mana. Ada malu? Tu malu. Lepas tu nak boleh kebaiki tu kok. Kadang-kadang ngamuk tu guru dah, tak ikat nak buat. Apa lidah kerah dah lalu dah. Usahakanlah. Tu je. Tapi kena belajar lah. Belajar asas-asas fardu ain. Tapi setengah tak mau belajar. Dia nak ni ada tu kata main cocok-cocok. Tarik. Alah awak dah main belajar gini payah. Dia kata lama masa pak Tuhan. Ada ni. Dia nak cerita hak makam-makam tinggi-tinggi ke aulia-aulia keramat-keramat gitu. Kena letak molek kita. Kita belajar bab semayang, kitab kita ni tauhid dulu. Kemah bab pegangan. Kemudian masuk bab semayang. Dalam kitab Hidayatus Sibiyan kita ni.
Hidayatus Subyang, tapi bukan kanak-kanak. Dan kita diterjemah dengan petunjuk bagi orang yang baru belajar. Mana kanak-kanak lah. Kanak-kanak nisbah ilmu. Kanak-kanak nisbah ilmu. Jadi dalam kitab Hidayatus Subyang ni, dia letak tajuk kitabus solah. Dia tidak letak tajuk kitabut taharah. Takut kita nak belajar semayang dah ni. Betul dah nampak nak belajar semayang. Dia hanya belajar rukun, syarat dia tak mahu belajar. Dah betul ya. Ni kita belajar semayang dah ni. Kita belajar semayang dah. Contoh. Dalam kitab Munyatul Musalli. Bisa dengar kan? Kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli ni dia kena label pertengahan sikit. Sebab dalam Munyatul Musalli dia tidak ada syarat, dia tak ada tajuk taharah. Tak ada. Dia tajuk rukun dia. Kalau nak tajuk taharah, kena ambil kitab Syekh Daud Sulam Mubtadi. Tu ada tajuk taharah, tajuk bersuci. Sulam Mubtadi Syekh Daud juga. Munyatul Musalli Syekh Daud juga. Begitu tulak Syekh Daud juga. Begitu tulak Syekh Daud taharahnya Allah panjang sangat-sangat. Pada ni. Tapi kita masyhurnya dengan Munyatul Musalli. Tapi Munyatul Musalli ni dia kena duduk level naik sikit lah. Sebab dia tidak ada tajuk taharah. Ada orang guru dia ajar ke dia pekoh Munyatul Musalli je. Habis Munyatul Musalli ulang. Habis Munyatul Musalli ulang. Tak ambil kitab lain. Akhirnya bab wuduk tak mengaji, bab tayamum tak mengaji, bab hiknipah pun tak mengaji, bab najis dan cara menyucikan najis pun tak mengaji. Dah di Munyatul Musalli saja dia ngaji. Dalam tu lengkaplah bab rukun, tapi bab syaratnya mana? Tu maknanya nak ceritanya nampak dah belajar pun kita kena letak molek. Pada dia letak nak ambil kitab mana? Kitab comel belaka. Kitab comel belaka atas level kita tu, level mana hak sesuai untuk kita. Kitab agama comel belaka. Betul lah comel. Kitab Sabilah comel. Tapi kalau kita baru nak mengaji ni, hak tu semulalah tu. Hak tu detail sangat-sangat, halus sangat-sangat. Pada ni. Maknanya hak tak belajar satu hadah. Nampak belajar pun kalau kena susung, tak jadi juga. Ada ni. Macam dulu cerita bab wudu. Cerita bab ni tali tudung ni pun menganga mulut. Ni. Ingat tak dulu? Ni cerita bab basuh muka. Ni orang puang ni sini ni muka ke kepala ni? Muka. Dah masa pakai telekong duduk mana? Hak ni duduk mana ni? Duduk jolok gitu. Duduk dalam, duduk belakang. Lepas tu masa basuh muka, waktu keluar dah waktu. Buang tudung tapi waktu keluar kedak sorak-sorak ni. Ni. Orang panggil izar, sekbeng ni. Waktu keluar belakang kedak sekbeng ni. Ramai mana orang puan dak keluar? Kerak-kerak pun tetap ada umbi, kena buat keluar juga. Cuma mudah sikit basuh sebab dia pendek. Hak tak ada ni cukur. Siapa dia cukur? Cukur dah. Cuma dia kerak sebab kalau panjang, rambut dia panjang, sekbeng dia panjang, basuh. Bila dia basuh sekbeng tu jadi basuh baju dia. Bila dia kerak, mudah sikit nak basuh. Tapi walaupun dia kerak, benda tu tetap ada di belakang. Pandai ni. Sampai masa nak berwuduk, buat keluar lah. Tapi pendek, mudah sikit. Tu je. Tapi ramai mana orang perempuan tak basuh pun sekbeng dia. Itu wajib ketika basuh muka wudu. Dah tak mengaji? Gimana? Dia kalau tumbuh dalam kawasan muka, sorak pun tak boleh tinggal. Semualah. Ni sini. Ni sini ni. Ni atas ni kepala dah. Ni di antara mata dengan telinga.
Sebeng ni sini ni. Ni. Ni sebeng ni. Antara mata dengan telinga ni. Ke bawah. Ada ni. Ni contoh-contoh. Kita kata Allah belajar bab ambil semayang je. Jangan je tak je lah. Itu cerita wuduk. Belum cerita tayamum lagi. Lagi dak. Orang apa? Cerita bab tayamum tu jadi buta terus. Tak pernah belajar. Sungguh. Masuk pula bab haid nifas. Satu kira pula dah bab haid nifas. Dah. Tu fardu ain kita kena belajar. Tapi macam sebut tadi lah, sekarang haid tak ada dah, nifas tak ada dah. Belajar apa? Belajar nak nilai hak masa ada dulu kita buat betul ke dah. Kita kering, kita akan tunggu satu waktu. Tunggu 2 waktu. Hak berat lagi, tunggu 1 hari. Hari ni kering, esok baru mandi, baru semayang. Fahamnya kat mana? Selagi tak mandi, tak akan wajib semayang. Memang kering hari ni, dah tak mandi tak wajib Esok baru mandi, esok baru wajib. Jadi kalau mandi baru wajib, kenapa mandi? Tak suruh mandi pas sudah. Lah. Bukan kalau lah mandi yang mewajibkan semayang, kenapa kita pergi mandi? Tak payah Yang mewajibkan semayang bukan mandi. Yang mewajibkan semayang suci haid, suci nifas dengan bahawa kering. Mandi tu untuk suci daripada hadas besar, syarat sah semayang. Beza tu syarat wajib dengan syarat sah kan. Ni dah kita ada tu sibiang kita ni. Ni petunjuk bagi orang baru nak belajar ni. Lepas tu macam mana? Tu dia tak mau belajar. Dia kata susah. Nak kena qada, nak kena payah, nak beramal je. Nak beramal sunat. Hak qada, hak wajib tambah. Ni semua saja je ni. Baik tak dengar senang. Dah ni. Macam kita kata, baik tak dengar senang. Baik tak pergi kat doktor senang. Sebab pergi kat doktor macam-macam penyakit. Bila pergi last minute. Doktor kata mana? Balik baca Yasin di rumah. Dah kita tak mau dengar. Abang apa ni? Kita menipu diri sendiri. Kita berasa dah tubuh ni berasa dak sedap, dak sihat ni. Kalau jumpa doktor ni parut ni, doktor kata macam-macam ni. Tak sogi. Kalau pergi susah. Mana kita menipu diri kita sendiri. Kita tahu dah kita ni ada penyakit dah ni. Sekarang ni memang letih sangat-sangat. Lepas tu hok dengar pula radio, tekan situ berasa bonjol kat mana. Bonjol tu bukan bonjol, benjol. Apa? Benjol. Kan ada radio tu royak kan. Kalau tekan di situ, kalau ada rasa benjol tu, tu apa apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda ni. Lagilah takut, lagi tak mau jumpa doktor. Sebab apa? Jumpa doktor, wak ni kepala je, wak susah hati je. Gitu. Orang tu panggil menipu diri. Sama juga dengan ilmu. Maknanya kita biar tambah wajib saya nak sunat je. Jalan je lah. Semuanya tahta masyiatillah, atas sunnah Allah belaka. Allah kehendak kebaikan. Allah kehendak kejahatan. Tu setakat kitanya. Kita hanya nyapa je. Hakikat dia gitu. Tambah sudahlah, ada apa-apa je. Tak ada jadi kudi katanya. Sebab kalau nak menipu diri sendiri, macam-macam lama dah penyakit gitu. Hak paling mudahnya orang perempuan. Tak sungguh perempuan hak mudah. Dia perempuan ni dia tak tegah. Dia mudah dikecek. Orang kecek, mudah orang tu. Orang lelaki dia lain, dia tak semudah-mudah tu. Orang perempuan dia mudah sikit. Sungguh belajar hilang. Berapa orang tua tak payah belajar dah, beramal je. Ada ustaz nak ilmu, amal mudah-mudah je orang tua. Duk belajar pun macam budak-budak pening kepala je. Jadi hak sedap dengan hak sakit memang laku sedap, tapi hak tu tertipu. Ada ni. Jadi lagi tak ada tersebiang ni, dia tajuk solah ni, di bawah dia pun datangkan takrif dia.
Apa dia solah? Solah ni kita musak lapang dahulu. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatin. Ni semayang. Semayang ni bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulai akan dia dengan takbir, yang disudahi akan dia dengan salam, dengan syarat-syarat. Jadi semayang ni merangkumi rukun dan syarat. Jadi antara rukun dan syarat ni semayang, dia syarat duduk dulu. Maka dia pun bicara syarat. Syarat tu taharah. Tapi tak ada tajuk taharah. Pada ni. Ni comel secara susunan. Jangan lupa dahulu, syarat wajib lain, syarat sah lain. Ingat baik. Mati molek itu hak tadi. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Syarat sah suci daripada hadas besar. Ingat. Yang mewajibkan semayang bukan mandi. Yang mewajibkan semayang adalah kering. Kering haid, kering nifas 2-3 second je masuk waktu lain. Solat untuk waktu 2-3 second tu wajib kena qada. Sebab di dalam waktu tu lagi, walaupun hujung sangat-sangat, sudah cukup syarat wajib. Berkewajipan sembahyang. Tapi nak sembahyang tak sempat lah sebab hujung sangat. Sebab nak sembahyang kena mandi dulu. Tapi bukan mandi tu yang menyebabkan wajib sembahyang. Kalau awal sikit, peresa-peresa, haid, nifas, suci, kering. Tapi tinggal 3-4 minit. Ambil tuala cepat-cepat masuk bilik air. Kerana nak mengangkat hadas besar, syarat sah semayang. Habis waktu. Maka waktu habis tu wajib kena qada. Saya mandi tak siap. Kamu wajib bukan kerana mandi. Kamu wajib kerana suci. Ada ni, last minute pun kekal kewajipan semayang. Macam mana boleh nak tangguh satu waktu, tangguh 2 waktu, tangguh 1 hari? Waktu jahil sangat-sangat tu. Tak tahu, tapi kita kata semayang comel dah. Jadi macam mana timbul semayang comel dah kalau bab syarat pun tak tahu? Dah jelas syarat. Dia gini, dia nak kena faham syarat wajib, kemudian nak faham syarat sah. Pada ni dia bila cukup syarat wajib, kita berkewajipan sembahyang. Kita kena mencukupkan syarat sah pula, menyusuli kemudian. Sekarang syarat wajibnya suci haid, suci nifas, kering. Maka wajiblah semayang atas kita. Tapi nak semayang kena mencukupkan syarat sah, mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Tiba-tiba kita sedang mandi wajib, waktu habis. Untuk waktu tu kekal kewajipan. Saya mandi belum siap. Bukan mandi tu yang jadi isu kamu jadi wajib. Kering tu yang jadi kamu jadi wajib sebab cukup syarat wajib. Kan syarat wajib kan Islam tetap dah. Berakal tetap dah. Kan ada gila jangan sekali. Balik sampai umur tetap dah. Ke jadi budak jangan sekali. Jadi 3 ni tetap dah. Islam, berakal, balik tetap dah. Hak kadang-kadang tak cukup adalah suci haid, suci nifas untuk orang perempuan. Kalau lelaki ada juga ketika suci haid, ketika datang haid. Jadi orang lelaki Islam tetap dah, balik tetap dah orang lelaki, suci haid, suci nifas tetap dah orang lelaki. Orang lelaki je nak kena jaga selagi berakal. Selagi berakal tu je. Sebab Islam tetap dah orang lelaki ni, balik tetap dah orang lelaki ni. Macam perempuan jugalah. Suci haid, suci nifas, orang lelaki suci semua kan. Jadi tetap dah ni. Jadi orang lelaki je selagi berakal. Orang perempuan 2, selagi suci haid, selagi berakal, selagi wajib semayang. Rupa dia ada 2. Islam dengan balik kita nak cerita dah. Ada ni.
Jadi lelaki saja selagi berakal. Mana kalau tak semayang tu gila dah tu. Gila dah tu. Dah. Kalau ke perempuan tak semayang, nak kata gila pakai comel. Hek ni pahal tu. Ni contoh. Macam ginilah dulu kita naik bah. Kita naik bah. Dululah. Mana pagi-pagi berhenti. Pukul subuh berhenti. Jadi hak turun semayangnya orang panggil apa? Tak berapa kerat. Pada tak berapa kerat. Bukan kerat orang ni. Mana tak ramai hak turun. Kalau orang lelaki yang tak turun hak dalam bah tu, gila tu. Dia suka pula dah. Kalau tak gila mesti dia semayang. Lepas tu perempuan dah mayang kat tu, Allah, hik belaka perempuan ni. Boleh tanggung situlah, boleh ihtimal, boleh letak. Ramanya orang puan hik dalam bah kita hari ni. Kena kata gitu je lah. Dah. Dah gitulah. Nak kata mana lagi? Sebab tu ada orang dia jadi menantu. Balik rumah tok mertua dia, hek sama. Uzur sama. Mula-mula boleh lah. Lama-lama mak mertua ni pun takkan kebetulan balik je rumah dia uzur. Kena sekelamin tu dak semayang duk rumah dia sendiri. Hak anak dia lelaki tu pura-pura rumah mak dia jadi semayang. Jadi sebab anak lelaki ni tak boleh nak buat alasan. Nak alasan nak alasan gila. Tak ada alasan. Jadi anak dia orang lelaki ni memang disemayang. Semayang pun semayang pura-pura je depan rumah mak je. Hak isteri ni dia boleh buat alasan dia kena periksa sekelamin tu tak semayang pun duduk di Kuala Lumpur. Dengan anak-anak dia pun tak semayang. Tapi nak ceritanya dia boleh royak dia gitu lagi. Kalau jenis hot degil biar gila pun dia nak kata mana jangan budak degil biar gila pun mana ni. Jadi mana kena beza molek tu antara syarat wajib suci haid suci nifas dengan syarat sah. Suci haid waktu asar semai tunai, zuhur wajib qada. Suci haid waktu isyak semai tunai, maghrib wajib qada. Nak tangguh satu waktu macam mana? Tu kata jahil sangat-sangat. Hak tangguh satu waktu, tangguh dua waktu, tangguh satu hari. Makna kita belajar sekarang ni, kita nak menyedari di mana salah kita masa lampau, kita nak bertaubah dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Janji kita betul-betul nak bertaubah. Kalau kita betul-betul nak bertaubah, syarat utama belajar fardu ain. Syarat utama bertaubah belajar fardu ain. Bukan kita belajar tu sendiri taubah dah. Sebab kita jahil fardu ain dah sebesar, wajib bertaubah. Akidah salah dah sebesar, wajib bertaubah. Kita wajib semayang, kita tak semayang sebab kita tak mandi lagi, dosa besar, kita wajib bertaubah. Hati kita riak, ujub, takabur, dosa besar, wajib kita bertaubah. Tapi nak bertaubah daripada dosa besar akidah, nak bertaubah dari dosa besar tinggal semayang, nak bertaubah dari dosa besar riak, ujub, takabur ni, kita kena beres dulu taubah daripada dosa besar jahil fardu ain. Sebab apabila kita selesai hak fardu ain, kita pun bertaubah bab akidah salah. Kita bertaubah bab tinggal semayang. Kita bertaubah bab riak, ujub, takabur, tapi kena ambil daripada permulaannya taubah daripada jahil fardu ain. Hak tu dulu. Hak tu dia panggil taubah tu. Taubah dari situ tu. Ada ni. Sebab orang yang tak semayang tak apa ni dia jahil fardu ain. Lepas tu saya biasa sebut, dia gini, kalau kita ni mak ayah, kita ajar anak kita sebelum balik cukup fardu ain tauhid, cukup fardu ain fiqh, cukup fardu ain tasawuf kepada anak kita sebelum dia masuk umur 15. Pada ni lepas mereka kewajipan belajar fardu ain sebab kita ajar belaka dah.
Sampai masa dia hidup sendiri, dia semayang tak cukup apa semua. Sampai masa nak bertaubah, dia hanya taubah betul amal je. Betul ilmu dah ayah dah, sebab dia memang ada ilmu fardu ain. Senang dia. Senang. Dia hanya perbetulkan amal. Ilmu cukup dah. Tapi ghalib kita ni, ilmu pun tak ada. Jadi nak bertaubahnya kena mula di ilmu. Kena mula di ilmu. Kena belajar dulu. Dalam belajar itulah Allah salah pegangan. Taubah pegangan. Dalam belajar fardu ain tu, Allah kalau gitu kenipah tunggu satu waktu ni, tinggal semai dosa besar. Taubat tu dulu. Qada balik. Pada ni. Kita pun belajar fardu ain, seumpama tu takabur tu dosa besar. Taubat pula tu. Tapi kena ambil daripada ilmu. Kena taubat daripada jahil fardu ain. Ini syarat nak bertaubat. Kena duduk situ. Ada ni. Kita belajar, kita bertaubah. Kita belajar, kita bertaubah. Tapi belajar tu taubah dah tu. Belajar tu taubah daripada jahil fardu ain hak dosa besar. Apa taubah dia? Kerana kita jahil fardu ain dosa besar. Rukun taubahnya menyesal. Kerana kita tak belajar mulai umur 15. Kita menyesal. Jahil kita tu mak ayah kita tak ajar. Mak ayah kita bertanggungjawab di depan Tuhan pula. Kemudian rukun taubah yang keduanya, kita sedang belajar. Tak tinggal dah belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Rukun taubah yang ketiganya, azam bulat di hati. Tak akan tinggal dah belajar fardu ain sampai ke mati. Itu 3 rukun taubah. Ada ni. Kita alhamdulillah azam menyesal di hati kerana tak belajar fardu ain. Banyak salah kita dengan Tuhan. Dan memang kita berazam nak belajar fardu ain sampai ke mati. Saat sekarang ni betul dok kita sedang belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Tu kena jaga pula situ. Ada ni. Lepas tu kita atas diri sendiri kena usahakan molek. Biar dalam sehari tu ada tauhid 1 kelas, ada fiqh 1 kelas, ada tasawuf 1 kelas. Kita kena susun sendiri tiap-tiap hari. Ada ni. So dia. Dan sekarang ni tak ada masalah sekarang ni. Kita ada kekangan. Orang perempuan dia kata, kalau duha kita orang boleh belajar lara perempuan. Tapi kalau maghrib tak boleh. Tak ada alasan. Sekarang ni semua ada live FB belaka dah. Nak tambah je. Kita duduk rumah. Jaga rumah tangga, jaga anak. Kita boleh telinga boleh tak ada dengar hak live FB, tak ada masalah. Tak ada alasan sekarang ni. Ada ni. Tapi hak ni atas masing-masing lah ni. Tapi kalau bahagian kita, alhamdulillah, setakat belajar ni hak tauhid itu lega dah. Jelas molek dah mana akidah yang sebenar. Tak apalah. Hak tauhid tu selesai. Kita nak fokus fiqh tasawuf pula. Ni atas masing-masing ni. Orang lain tak boleh nak tolong nilai untuk kita nilai sendiri. Tauhid kita macam mana? Simple, okey dah. Kita belajar molek dah. 2-3 kitab dah tauhid kita belajar. 2-3 tahun dah kita belajar tauhid. Maknanya alhamdulillah dah. Kalau ada masa nak belajar sama-sama. Tapi apabila ada kekangan, boleh kita slow sikit. Hak sesar dah tu. Fiqh tasawuf ni hak masih lain cukai cemaki. Tak kemah. Pokok tu pula. Ni atas masing-masing ni. Ada ni. Sebab kita nak bertaubah, nak betul ni kita sedang belajar fardu ain ni. Tu yang kita nak tekan. Kita sedang belajar fardu ain. Tauhid kena ada, fiqh fardu ain kena ada, tasawuf fardu ain kena ada. Dah mudah je kita belajar. Mudah je, mari belajar. Bukan ada orang tanya, bukan ada buat kertas soalan. Tak ada. Kalulah. Sebulan sekali ada kertas soalan bulanan. 3 bulan sekali soalan penggal. Tak ada habis larinya. Lepas tu keluar waktu bid depan pula. Mak haji ni berapa markah dia? Merah belaka. Contohnya merah belaka. Susahlah nak ngaji gitu. Dak mudah je. Kita belajar pahala wajib. Kita bertaubat pahala wajib. Dah gitu je. Ada ni. Kita belajar pahala wajib. Kita bertaubat ni belajar ni bertaubat pahala wajib. Ada ni. Pahala wajib ni boleh kita
dan boleh kepada mak ayah kita, pahala wajib kita tu ajalah. Lepas tu kita masa lagi tidak boleh menguasai, itu semua qada Allah Ta'ala, bukan kerja kita tu. Ada ni. Apa aja kok mana lagi? Jumpa satu salah, kita minta ampun dengan Allah, minta ubah dengan Allah. Sebab kita dalam belajar ni, salah dalam belajar dimaafkan. Ada ni. Banyak dah kita kemudahan syarak ni. Kelanggaran syarak ni, mana dok ketat syarak ni, cuma kita kena letak molek. Kita tu kena letak molek. Agama ni cukup mudah, bukannya payah. Jadi payah sikit kita ni sebab kita ni belajar kemudian. Jadi macam ginilah, kita kata ilmu dunia, baca, nulis, ngira, cukup mudah. Cuba kalau kita macam cerita P. Ramlee tu lah, kelas dewasa tu. Kelas dewasa cerita P. Ramlee tu kan, mudah ke payah? Payah sebab dia orang tua. Bukan ilmu tu payah. Sebab ilmu baca, nulis, ngira ni ilmu budak-budak. Tapi bila kelas dewasa, jadi payah. Payah tu kerana kita yang lewat. Sama juga ni, kita kata rasa macam payah je ngaji tauhid. Tak payah sebenarnya, payah kerana kita lewat. Payah belajar buat pekah, payah kerana kita lewat. Tu cuai kita, salah kita. Tu kita kena hadap, tu kena sabar lah tunya. Kena sabar tu, kena sungguh. Ada ni. Sebab tu saya dalam mengajar ni, nak pilih kitab pun jadi takut. Takut jadi pilih kitab-kitab tinggi, bukan fardu ain. Sebab takut tak padang orang nak mengaji. Walaupun orang kata macam-macam. Dia kata ustaz mengajar mudah, dia kata. Belajar fardu ain, dia kata berpusing hak sama. Betul lah kata belajar fardu ain ni abang kata sempit. Memang orang mengajar jadi mudah. Macam ni. Mudah je. Mari baca cerita orang Hidayatus Sibian payah apa? Orang kata mana macam dia kata ustaz orang ni pilih jalan mudah, dia kata ajar fardu ain. Bukan. Kita pilih sesuatu untuk orang ramai. Tapi dia kata mudah lah, dia kata ulang betul lah fardu ain. Betul lah mudah. Awak mengajar lah kata dah mudah. Dia tak mengajar pun. Cuma nyakit je lah. Nyakit. Kalau dia kata mudah, kalau mengajar fardu ain saja memang mudah. Hak mudah-mudah sungguh. Hak mudah payah pelik pula. Hak mudah memang mudah lah. Cuma payah kerana kita ketinggalan. Hak mudah memang mudah. Hak mudah memang payah tak kena pula. Memang mudah. Jadi nak pilih nak mengajar tu takut jadi. Yelah kita ni sama je siapa-siapa pun. Mati bila-bila masa. Tapi kadang-kadang bila mengajar orang cerita. Ni ayah haji tu meninggal, mak haji tu meninggal, walaupun tak berapa perasan hok mana ni. Jadi main mikir kau. Kita ajar tu orang hok belajar meninggal tu betul tak di dalam taubah. Sebab dia nak dalam taubah, dia mesti belajar fardu ain. Dia nak belajar fardu ain ni, dia kena nupang orang mengajar. Kita orang mengajar ni beri dak ilmu hok cukup rukun taubah. Ada ni. Jadi kita ni kadang-kadang orang mengajar pun yelah dia macam malah jadi kalau ajar hak fardu ain saja, jadi orang mengajar ni ilmu dia tidak akan berkembang, betul? Jadi duk ngaji pondok, duk lama-lama ngaji pondok, kitab-kitab khatam, nak dia khatam kitab tu 7-8 tahun. Lepas tu kitab tu jadi karat gitu je. Karat gitu je. Saya ingat dulu nak khatam nak habis tafsir Jalalain. Masa pergi pondok Pasir Tumbuh sebelum suratul Kahfi, sebelum tu pondok Pasir Tumbuh dengan ni Tok Ayah Sying, almarhum Tok Ayah Sying. Jadi sebelum surah Al-Kahfi dapat tengah lagi belajar dah habis 3 tahun dah habis. 3 tahun dah habis sebelum surah Al-Kahfi sampai ke habis. Tapi awal dah lepas tu pergi ngaji pondok Baba Din Kerandang. Mula daripada awal. Nak sampai tengah tu dalam 4 tahun 5 tahun. Baru khotam. Khotam pelik lah. Khotam. Jadi separuh-separuh. Tu ngajar tafsir tu tiap-tiap hari. Itu bukan seminggu sekali.
Tapi tafsir tu duduk mana? Sipang ah. Lepas tu sipang ilmu ni kagak ah. Dan kenapa tak mengajar? Nak mengajar siapa? Ada ni. Maknanya betul. Mana orang sedih orang mengajar kadang-kadang dia mikir, nak ajar biar ilmu yang mana kita boleh asah balik ilmu kita belajar. Tapi fardu ain ke dak? Dan kamu nak ajar siapa? Orang tua-tua tu nak fardu ain je dulu. Maknanya tak boleh nak penting diri lah. Biar ke mana apa ni? Orang belajar ni dalam taubah. Betul-betul dalam taubah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kita kena lebih kuat rajak tu, harap keampunan Allah. Cuma bahagian kita ni kena ada khauf, takut. Kita nak harap keampunan Allah ni, kita letak molek dak jalan kita ni. Gitu. Takut kitanya sebab kalau kita jalan tak letak molek, nak harap macam mana? Kita letak jalan molek, belajar fardu ain, susun molek, hati pun yang ikhlas, belajar kerana nak beramal, belajar kerana nak tutup redha Allah, belajar kerana nak keluar daripada kelam jahil, berterang ilmu, bukan belajar nak sehu-sehu, bukan. Niat kita belajar gitu. Belajar kita betul fardu ain, tauhid fiqh tasawuf, niat kita betul. Lepas tu kita pun harap keampunan Allah. Ada khauf, ada raja. Gitu je kitanya. Mana? Jadi sekarang ni kira banyak dah boleh kelah-kelah tauhid fiqh tasawuf. Cuma kita kena cermat je lah. Sekarang ni apabila tauhid fiqh tasawuf kitab lama ni sudah jadi masyhur balik, ada orang yang tak belajar, nak ambil kesempatan nak mengajar juga. Ada ni pandai bercerita, kita pun terpedaya. Kena berlalu pula situ. Orang ambil kesempatan sekarang. Kena cermat pula. Kita nak cari orang mengajar tu, kena cermat pula. Memang kita nak tauhid, tapi orang mengajar tu dia belajar di mana? Kadang-kadang kita tu dia tak belajar pun. Kadang-kadang ni kata kena cermat pula ni. Mana ni? Mana kita nak ngaji tauhid, ngaji fiqh tasawuf ni kena cermat molek. Jadi dalam kitab ada tersebiang. Kita minggu ni pada sekitab, lepas tu dah masuk rukun sembahyang kedok tahu kita ni. Kita dahulu bicara bab syarat. Syarat ni ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib kita fokus tadi, suci haid, suci nifas. Syarat sah, suci daripada hadas besar. Tadi cerita haid, hak cerita nifas pula tunggu 40, hak tu kena taubat beradang lah tu. 30 kering dah, 4 minggu kering dah, 5 minggu kering dah, 5 minggu 35 hari. Tapi 35 hari kering dah, dia ni 40, 44 ada pula orang tu ajar gitu. 44 mandi bawa orang bawa dapur, mandi baru sembahyang. Orang bawa dapur, tahu orang bawa dapur? Orang bawa dapur, orang nak masak tu lah, tak boleh masak dah jadinya. Orang bawa dapur, orang katingnya lah tu lah. Bukan orang bawa dapur, orang nak nasi no. Orang bawa tu, lepas tu dia ambil daunnya, disiek. Nak lepas dia penyakit ngoyang. Ngoyang tau. Dia siek tu. 44. Mandi, barulah sembahyang. Keringnya 30. Keringnya 35. Berapa hari tinggal sembahyang? Satu waktu sembahyang ditinggalkan, nama tercatat di pintu neraka. Itu kena bertaubat. Itu nak kena belajar tu. Ada ni, nak bertaubat. Itu kata kena belajar ni bab-bab. Walaupun kita kata ni permulaan pun kita kena belajar. Sebab kita tak ada lagi permulaan. Kita tak belajar lagi bab haid nifas. Bab syarat wajib dengan syarat sah kita tak belajar. Saya sebut berkaitan dengan syarat wajib, syarat sah ni, suci haid, suci nifas dengan suci daripada hadas besar. Memang banyak kisah sangat-sangat orang perempuan hak tak erti. Banyak kisah sangat-sangat. Ada ni. Tu belum cerita lagi nak beranak keluar tanda duk semayang tu. Tu satu kisah pula tu. Nak kira ni hak tu tinggal semayang.
Kalau mazhab Hambali murtad walaupun tinggal hanya satu waktu. Kafir lalu dah mazhab Hambali. Dah kita tinggal semayang. Tapi kita rasa macam tak apa sebab kita keluar darah tanda dah. Nak beranak dah. Nak beranak apanya? Segala mega gitu orangnya. Tapi tak semayang dah. Sehari, 2 hari tak semayang. Nak kira mana tu? Mana memang jahil sangat tu. Itu panggil jahil fardu ain tu. Kita sebut kata ilmu fardu ain, kita buat je. Fardu ain sokmo, fardu ain je, mesej je. Tengok jahil mulai-mulai ada jahil. Mana? Tu kata kita bertaubat. Kita minta ampun dengan Allah, kita qada balik. Lepas tu nak qada kena belajar lah sebab itu benda lama. Nak kira macam mana? Oh, kalau beranak biasanya 2 hari lah sebelum beranak tak semayang dah. Beranak berapa kali? 5 kali 10 hari. Kena qada gitu kan? Kena kira lah. Kalau kering nipah biasanya 30 kering dah, 40 baru semayang. 10 hari kita hutang. Beranak 5 kali 50 hari, qada 50 hari. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita meninggalkan semayang. Qada tu rukun taubah. Minta ampun sebab kita hamba yang berdosa. Dia gitu. Pada ni Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Bukan Tuhan hilangkan dosa kita saja. Bukan Tuhan hapuskan nama di pintu neraka saja. Tempat dosa tu Tuhan bubuh pahala taubah, pahala wajib. Dah. Dah. Tu kata agama ni mudah. Dia kalau kita buat dosa, buat salah, kalau kira-kira lah, bertaubat, Tuhan ampunkan dosa. Tak payah upah dah. Upah apa lagi dah kita buat salah. Dah, Tuhan beri upah pula. Tempat pahala dosa, Tuhan letak dengan pahala pula situ. Padahal kita yang buat salah. Tak, kita yang buat salah. Tak. Kalau kita buat salah dengan orang, kita buat punah barang orang, kita beki barang orang, dia upah tak kita? Apa nak upahnya? Kita yang buat punah. Dia tak marah pun muju. Pada ni kita dengan Tuhan, kita buat salah, kita minta ampun, Tuhan ampun dosa kita, Tuhan maafkan kita, Tuhan upah pula, beri pahala besar pula bertaubat. Pada ni tapi memang sedap dengar fadilah kita tu kena kita kena letak jalan molek. Pada ni sebab tu orang belajar dia akan ada 2, takut, harap. Takut, harap. Takut waktu dia belajar. Harap Allah Tuhan Maha Pengampun sangat-sangat. Rahmat Tuhan ni luar. Pada ni belah ihsan Tuhan ni luar. Ada situ. Sebab tu orang belajar fardu ain dia tak akan timbul nak putus asa. Sebab apa? Harap kepada Allah. Tapi dia jagalah, jaga ilmu, jaga belajar, jaga amal, jaga belajar, jaga amal. Hak lampau dia bertaubat. Tuhan beri pahala wajib. Susah apanya? Ada. Memanglah hak takut kena takut. Hak harap kena harap. Jangan harap semata-mata takut tidak jadi meta pula. Orang panggil tak meta. Tapi kalau takut sangat harap tak ada, jadi kengeh pula. Kan tak kengeh? Jadi kengeh, jadi Allah lah, tak ada benda dah, tak ada bahagian dah. Malah nak belajar neraka pun neraka dah, tak ada bahagian dah tu. Tu panggil putus asa. Dia kena imbang lah antara dua tu. Kan? Tapi itulah kita kena belajar molek. Ni bab taharah kita belajar dah, bab wudu, bab mandi wajib, bab tayamum apa semua, bab air, kemudian bab haid dan nifas, bab istinja, bab najis dan kaifiyah menyucikan najis. Mana tak ada alasan kitanya, mudah-mudah sangat je dalam kitab ni boleh belajar. Sebab fardu ain je, kita bukan nak ngaji bab muamalah, munakahat, janayat. Tu tak capai lah kitanya. Itu fardu kifayah. Ni hanya bab taharah. Lepas tu bab rukun semayang. Payah apa? Kalau nak ngaji bab zakat, garu kepala zakat
Zakat pertanian lah, zakat ternakan lah, zakat galian lah. Dah kita pertanian mana? Ternakan mana? Ternakan. Ini belayang. Tak jadi tu. Hak belayang besar-besar tu, itu zakat perniagaan. Zakat ternakan, kambing, lembu apa semua tu. Tu kalau tu nak ngaji hak tu kok. Tapi hak tu kan fardu ain. Fardu ain ni kita ngaji bab taharah tadi. Ngaji hak berapa tu? Ni hak kalau bab taharah pula. Kalau kata bab najis, cara menyucikan najis apa payahnya? Najis kita maklum mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Tapi jangan-jangan ada orang tanya najis mughallazah tak boleh nak jawab, tak tahu najis ke apa. Kadang nak kata kan. Tapi kita nama tu kita kenal. Cuma kita detail kita ngaji pada ni. Ni kita nak masuk pada rukun semayang ni. Setakat rukun 13. Kita tahu dah rukun 13. Yang kita nak fokusnya syarat bagi tiap-tiap rukun. Yang kita nak fokus syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat bagi tiap-tiap rukun yang kita nak tupu molek. Ni hak dalam kitab Hidayatus Sibyang ni. Dia comel disusun. Pada ni. Dibilang dulu rukun 13. Lepas tu dia pun datangkan faslun bermula niat semayang. Lepas tu di hadapan pula faslun bermula takbiratul ihram, iaitu 21 syarat. Kemudian pergi ke depan lagi faslun bermula syarat qiyam. Dia cerita kat tu. Kemudian faslun bermula membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Faslun bermula rokok, itu 4 syarat. Dia satu dia buat tajuk. Memang betul-betul untuk kita baru belajar. Cukup mudah. Dia cukup mudah disusun tu. Faham tak ni? Cuma kita hari minggu ni kita baca dia punya syarat rukun 13 tu. Kita bicara rukun 13. Bermula rukun semayang itu 13 perkara. 13 lah kita masyhurnya. Kita masyhurnya 13. Tapi bilangan rukun semayang ni ada kata 14, ada kata 17, ada kata 18. Tapi yang masyhurnya adalah 13. 13 ke 14 ke 17 ke, cara bilang sahaja. Cara bilang. Tapi kita masyhur dengan 13 tau. Jadi 13 ni cara bilang dia. Tamak ninah tu berserta dengan rukun dah. Rokok serta tamak ninah. 1. Iktidal serta tamak ninah. Sujud serta tamak ninah. Duduk antara sujud serta tamak ninah. 13. Ada setengah kita rokok tak sebut tamak ninah. Rokok rukun yang ke berapa? Yang ke 4. Niat, takbir, berdiri, Fatihah, 5. Jadi rukun yang kelima rokok tak sebut tamak ninah. Rukun yang keenam iktidal. Rukun yang ketujuh sujud 2 kali. Rukun yang ke-8 duduk antara sujud. Rukun yang ke-9 tamak ninah dalam rokok, dalam iktidal, dalam sujud dan dalam duduk antara sujud. Jadi tamak ninah di 4 rukun tu you bubuh senombor. Jadi 13 jadi 14 lah. Ada ni. Tu cara bilang. Kita 13 rokok serta tamak ninah. Jadi tamak ninah tak ada nombor. Tamak ninah tu rukun juga. Tapi tak pun nombor dia pakai sekali. Rukun yang kelima rokok serta tamak ninah. Yang keenam iktidal serta tamak ninah. Yang ketujuh sujud serta tamak ninah. Yang ke-8 duduk atau sujud serta tamak ninah. Tamak ninah tak ada satu nombor. Dia tak ada dia satu nombor. Jadi 14. Kitab 17 pula dia bilang ke mana? Yang kelima rokok, yang keenam tamak ninah dalam rokok, yang ketujuh iktidal, yang ke-8 tamak ninah dalam iktidal, yang ke-9 sujud 2 kali, yang ke-10 tamak ninah dalam sujud, yang ke-11 duduk antara sujud, yang ke-12 tamak ninah dalam duduk antara sujud. Allah. Jadi 4 pula situ capur. 13 capur 4. Keluarlah rukunnya 17. Tu je. Pada ni. Jadi kalau kita ngaji rukun 13 dah apa lah. Dalam kitab Fathul Mu'in rukunnya 14. Allah, 14 lebih 1 ni saya tinggal hak mana?
Tengok-tengok kitab pula, rukun 17. Oh, 17 lagi banyak Tak ada pak kita ni. 13 kan? Dia rukun 17. Dan kita 13 aja. Pak tak ada. Tak ada serukun, tak sah dah tu. Ni tak ada pak. Bukan. Cara bilang saja. Jadi kita rukun 13 ni, tamakninah rukun tapi dia tak ada nombor. Tak ada ni. Yang kelima, rokok serta tamakninah. Yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Mana nombor tamakninah? Tak ada. Hati dia 13. Ada ni. Cuma tamakninah tu memang ada khilaf ulama, sama ada rukun ataupun sama ada syarat bagi rukun. Tamakninah tu sama ada rukun ataupun syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Dia ada khilaf pula di situnya. Jadi dah kita ni rukun 13. Pertama, niat dengan hati. Lepas tu huraian dia di bawah. Keduanya, takbiratul ihram. Ketiganya, berdiri betul. Berdiri ni, dia akan masuk kepada pembicaraan berdiri bagi orang yang kuasa. Orang lemah, dia bicara berkaitan dengan semayang orang sakit. Dia akan bicara di bawah tajuk rukun yang ketiga, rukun berdiri. Ni kena kemah molek ni, rukun berdiri ni. Kalau kita tak ngaji syarat bagi tiap-tiap rukun, hanya rukun yang ketiga berdiri. Siapa yang sakit dah tahu cara nak buat, sebab kita tak belajar. Rukun berdiri itu bagi orang kuasa. Huraian dia pula orang lemah, duduk mengiring, melentang, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata. Yang kita tak ngaji. Sepatutnya kalau betul kita ngaji rukun sembahyang, berdiri bagi orang kuasa. Kita kena ngaji juga orang lemah. Rukunnya ganti berdiri, duduk. Lemah tu setara mana? Kuasa tu setara mana? Tu fardhu ain belaka tu. Ramai mana orang apabila uzur tak tahu cara nak semayang. Makna dia tak ngaji rukun semayang. Dia hanya ngaji rukun yang ketiga berdiri. Yang gitu ya? Itu je dia ngajinya. Tu kata tadi tak ngaji bilang rukun. Itu budak-budak je. Kemudian kenapa pula berdiri bubuh nombor 3? Niat nombor 1, takbir nombor 2, berdiri nombor 3. Jadi mana kita duduk congok niat, lepas tu kita pun Allahu Akbar takbir, kemudian kita pun bangun gitu. Macam ni. Ke mana? Dan niat dulu kan. Nombor pertama kita niat duduk congok niat. Lepas tu kita pun Allahu Akbar, rukun yang kedua. Lepas tu rukun ketiga berdiri, baru kita bangun. Dia ada sebab apa bubuh berdiri rukun nombor 3. Sebab niat, takbir, semua semayang sama je rukun. Berdiri semayang fardu je rukun, semayang sunat tak rukun. Lepas tu dibubuh nombor 3. Gitu je lah. Ulama susung tu ada sebab dia lah. Yang keempatnya, membaca Fatihah. Dia akan cerita syarat Fatihah. Untuk sah rukun Fatihah, pelihara huruf, pelihara makhraj setara mana untuk sah. Ni kena ngaji lah. Kalau kita pergi kat guru Quran, dia betul Fatihah mengikut hukum Al-Quran. Kita ngaji syarat Fatihah ni hukum fiqh. Syarat Fatihah hukum fiqh ni dia tak berat sangat. Kalau salah setara ni, semayang sah lagi. Tapi ni sebuah dengan Quran, marah dia orang lah. Ni sebuah Quran salah tu, kena marah tu. Guru Quran kena betul molek. Tapi ni sebuah dengan fiqh, sah lagi semayang. Dia ada level dia. Kena ngaji pula syarat Fatihah. Kelimanya rokok, keenamnya i'tidal, ketujuhnya sujud, kedelapannya duduk antara dua sujud, kesembilan membaca Fatihah, kesepuluh selawat membaca tahiyat akhir, kesepuluhnya selawat akan Nabi pada tahiyat akhir, kesebelahnya duduk bagi keduanya. Disusun gitu. Dia biasanya dalam kitab ke-9 duduk bagi tasyahud akhir, duduk dulu. Kemudian barulah kepada rukun membaca tasyahud akhir. Kemudian pergi pada rukun selawat selepas dia tasyahud akhir. Dia biasa kitab bubuh rukun duduk dulu. Macam ginilah berdiri dengan rukun Fatihah. Kan disebut rukun berdiri dulu, barulah disebut rukun Fatihah.
Pada ni, berdiri rukun fi'li, rukun perbuatan. Fatihah rukun qauli, rukun bacaan. Sama juga dengan duduk. Bagi tasyahud akhir ni, ini rukun fi'li. Kemudian barulah membaca tasyahud akhir. Kemudian selawat selepas ada tasyahud akhir. Itu dua rukun qauli. Tapi dalam kitab kita ni, membaca tahiyat akhir dulu. Yang ke-10 selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Yang ke-11 barulah duduk bagi tahiyat akhir dan selawat. Duduk tu rukun fi'li. Tiba-tiba uzur mengiring, tiba-tiba uzur melentang. Jadi dia berdiri rukun fi'li bagi orang kuasa. Duduk bagi tahiyat akhir ni pun rukun fi'li bagi orang kuasa. Sama lah juga. Ada ni. Cuma orang kita ni kalau bilang rukun 13, dia akan jumpa 12 je. Dia akan jumpa 12 je. Ramai orang kita gitu. Bilang rukun 13, akhirnya sebelah memberi salam, 12 tertib. Habis dah 12. 13. Hak kita ni kan, ke-12-nya memberi salam, ke-13-nya tertib pada kebanyakan rukun tersebut. 13 tu tertib. Tapi dia tertib 12. Tak cukup satu. Di mana biasa orang tinggal? Biasa orang tinggal duduk bagi tasyahud akhir ni orang tinggal. Ada ni. Jadi rukun yang ke-8 duduk antara sujud. Rukun yang ke-9 membaca tahiyat akhir. Rukun yang ke-10 selawat. Rukun yang ke-11 memberi salam. Rukun yang ke-12 tertib. Lepas tu ngigah. Mana dah cukup ni? Dah cukup. Dia pun ulang balik 12 juga. Ulang balik 12 juga. Biasa orang tinggal duduk bagi tahiyat akhir. Dan bagi selawat itu rukun fi'li suku pula. Anda ni, dia tak bilang hal tu. Dia nampaknya rukun baca tahiyat. Duduk tu rukun fi'li. Baca tahiyat tu rukun qauli. Baca selawat tu rukun qauli. Salam rukun qauli. Yang mana duduk ni rukun fi'li, rukun qauli dia ada 3. Di duduk tu. Mana rukun qauli ada 3? Tahiyat akhir, selawat lepas tahiyat, salam. Ni 3 rukun qauli. Duduk di rukun fi'li, duduk tu. Pada ni, dia ada 3 rukun qauli. Tahiyat akhir rukun qauli yang lain, selawat rukun qauli yang lain. Sini pun ada orang capu ni. Dia tak jumpa rukun selawat. Rukun selawat rukun lain. Rukun tahiyat rukun lain. Selawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sunat ab'ad. Kama sallaita ala Ibrahim, itu sunat hay'ah. Apa tu? Rukun qauli pula memberi salam. Assalamualaikum. Itu rukun qauli salam. Warahmatullah, itu sunat hay'ah. Berpaling ke kanan, sunat hay'ah. Salam yang kedua serta berpaling ke kiri, sunat hay'ah. Ni hak rukun 13. Kemudian dia hurah pula pada bagi tiap-tiap satu rukun. Ni hak tiap tak satu rukun ni lah yang kita nak fokus ni. Hak rukun 13, kalau bilang tak cukup keluar 12 pun, rukun duduk tu dia buat. Cuma dia tak terperasan itu pun rukun. Itu dia panggil rukun fi'li. Lepas tu kalau tanya rukun fi'li apa dia? Rukun fi'li berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk tasyahud akhir. Itu rukun fi'li. Rukun qauli, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Rukun qalbinya niat. Pada ni. Gitu je lah. Cuma tadilah kadang-kadang kita terlupa bilang rukun fi'li, duduk bagi tahiyat akhir, bagi selawat dan juga bagi salam. Itu rukun fi'li. Faslun, bermula niat sembahyang, iaitu atas 4 martabat. Ada hak qasad saja, itu martabat yang pertama. Ada qasad dan ta'yun, itu martabat yang kedua. Ada qasad ta'arud ta'yun, itu martabat yang ketiga.
ada kosak ta'aruk ta'ayun dan kena niat pula imam dan makmum. Itu martabat yang keempat. Dia ada 4 martabat hak rukun ya. Ni kalau hak ni tak reti, tak panggil belajar hak semayang. Ni kita kata semayang pandai, kita kata semayang molek, tapi syarat bagi rukun semayang tak tahu. Mana kita belajar, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Selagi nyawa tak sampai batang halkum, selagi matahari tak naik sebelah barat, pintu taubah terbuka seluas-luasnya. Sehingga kan dosa yang paling besar kafir pun Tuhan terima taubah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada orang paling jahat, orang kafir orang paling jahat sembah berhala. Tiba-tiba Tuhan terima taubah mereka dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tak ada sejahat tu. Mereka ni siapa sembah berhala. Siapa sembah berhala, sejahat-jahat manusia, tapi Tuhan terima taubah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Sama itulah kita orang Islam ni. Mana apa? Tuhan Maha Pengampun. Cuma bahagian kita je kita kena susun molek. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.